Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Baik, harapnya semua sihatlah. Penting dan juga tiang. Ini sepatutnya pemikiran ni. Baik. Ya, tadi dalam buku teks kamu sebenarnya saya beritahu buku teks kita adalah untuk kita praktikal. Jadi ayat-ayat ni adalah ayat-ayat praktikal ni. Walaupun hakikatnya mutabaqiyah itu adalah al-insan. Sebenarnya kalau ikut buku-buku Turasi, al-insan itu adalah mutabaqiyah. Tadamaniyah adalah Muhammad. Nama-nama orang yang satu-satu tu dipanggil mutabaqiyah, salah satu juzuk daripada al-insan. Manakala iltizam pula, apa itu iltizam? Iltizam itu adalah masyian, sifat biasanya. Itu lazim. Lazimnya manusia berjalan, masyian. Nampak? Itu dipanggil luar. Ya. Ustaz bagi contoh mudah ni, dan contoh ini diterima dan Ustaz harapnya pemeriksa sebaik-baik dengan baik, sebaik-baiknya guna contoh dalam buku teks. Tetapi contoh yang saya bagi tadi mudah. Al-insan untuk mutabaqiyah, tadamannya Muhammad, manakala iltizamiyah adalah Mashi. Ini dalam Turasi, dalam buku Turas. Jadi Ustaz. Ustaz nak tanya. Dalam buku buku yang muzakirat ni, dia cakap dekat sini, kan Ustaz cakap tadi berbeza kan, tapi dekat sini yang dilalah lafziah wat'iyah dia, dia terbagi, dia ambil daripada manusia, tapi ayat dia lain-lain. Maknanya yang pertama contoh dia macam manusia dicakap pasal benda yang berakal. Untuk mutabaqiyah, dilalah insan ala hayawan nati. Okey, al-insan hayawan nati. Lepas tu apa ni, macam mana nak bezakan benda tu? Sebabnya contoh dekat sini dia banyak. Contoh kat situ banyak. Bukan maksud. Sekarang dalam buku kamu tu, Ustaz tak balik pula buku tu. Dalam buku kamu tu dia bagi dilalah mutabaqiyah tu al-insan hayawanati. Ala hayawanati. Okey, tadmaniyah. Tadmaniyah pula dilalah insan ala hayawan faqat. Lepas tu yang iltizamiyah adalah insan ala qabili ilmi. Betul? Okey, betul. Macam mana nak bezakan benda tu? Okey, kamu ambil poin Ustaz tadi je. Poin Ustaz tadi, kamu kena macam mana kata? Kamu kena dengar dia dan apa sebabnya dia boleh jadi apa saja sebenarnya. Sebabnya satu lagi saya beritahu penulis buku muzakirat itu adalah guru staff. Kamu tahu, mereka adalah guru staff, maka sebab itu contoh dia dipanggil contoh Turasi, contoh lama. Sekarang ni dalam buku teks kamu ni dia panggil maudhu'i, iaitu buku contoh-contoh moden baru. Baik, jadi dia gini, kamu kena letak dalam kepala kamu, contoh macam saya kata tadi, bila kamu dengar al-insan, insan itu, insan adalah, insan, bila sebut insan maka dia adalah tam, sempurna. Sebab apa? Sebabnya dalam insan, bila sebut insan, dia nampak insan, keseluruhan insan itu semua sekali. Tetapi sebab tu dia kata al-insan ala haiwan natik. Maksudnya semua haiwan yang boleh berkata-kata itu adalah insan. Nampak? Jadi
kalau kamu nak ingat, dalam ad-dilalah, ba'd-dilalah mesti ada perkataan, ada perkataan apa yang mesti ada? Dilalah. Mesti ada. Dilalah. Ya, mesti ada ad-dilalah. Ad-dilalatul insan haiwan natiq. Itu betul. Baik, manakala untuk tadaman yang sebenarnya kamu boleh guna ad-dilalah Muhammad alal insan. Muhammad, ad-dilalah Muhammad alal insan. Okey, ini panjang sikit lah. Tadi Ustaz sebut tadi mudahnya ya. Mudah untuk mudah je. Baik, manakala dilalah iltizamiyah adalah sifat. Sebab tu dia beritahu dalam buku kamu tu al-ilm, betul tak? Syafiqah? Betul. Ya, ilmu tu adalah manusia. Bila sebut berilmu, maka kita dalam kepala kita akan nampak manusia ambil ilmu. Takkan kambing ambil ilmu. Maka bila sebut ilmu, maka alim itu adalah manusia. Begitu juga masyi. Masyi adalah sifat manusia. Bila sebut masyi, berbeza dengan mutabakiyah tadi. Mutabakiyah tu al-insan. Kamu jelah, mutabakiyah adalah insan. Insan yang boleh bercakap, berkata-kata. Baik, dia bercakap mengenai insan. Tetapi al-iltizam ini, lazim ini adalah sifat. Dia sebut sifat saja. Bila sebut boleh berjalan, maka yang berjalan itu adalah manusia. Jelas? Nampak tak? Yes. Ataupun syairan. Bila Ustaz sebut syairan itu adalah sifat kepada manusia ataupun perbuatan manusia sebagai seorang syair, penyair. Okey, nampak? Nampak tak tu? Nampak. Okey. Kiranya lazim ini lebih kepada sifat ataupun in kana syams tali'an kan nahar mawjud. Itu juga adalah itu juga dipanggil iltizam. Mana iltizam yang belakang? Kan nahar mawjud. Itu ialah iltizam. Tapi ni contoh panjang lah. Maksudnya bila terbitnya matahari, maka siang itu wujudnya siang itu adalah dipanggil iltizam. Lazim. Okey, jelas? Jelas. Baik, jadi kita tengok sekali lagi dalam bab al-fas itu. Ada tak siapa-siapa daripada Ustaz ni lah, buka lah 5 amali, siapa nak terangkan mengenai hajah tu? Dia buka orang sini. Hajah mabahas bab al-fas. Berapa orang di sini? Oh, Atika. Yes. Terangkan yang pertama, Atika. Ya. Membahas jumpa tak? Ustaz. Saya mencari. Dah. Membahas tu yang first lafaz yang dituturkan meraihkan makna mestilah berhubung. Salah. Tiada jalan. Tempat lain betul. Tiada jalan kita menyampaikan makna melainkan lafaz. Ya. Okey, baik. Yang pertama, poin yang pertama itu betul tak tu? Tiada jalan lain menyampaikan makna melainkan jalan lafaz saja. Baik, ini baik. Dalam ilmu mantik, makna adalah yang ada dalam kepala kita. Az-zihnu. Al-makna itu. Al-makna adalah apa yang ada dalam zihin. Maka tidak ada jalan la sabil ila tausil. Tidak ada jalan untuk kita sampaikan makna. Makna itu adalah fi zihni. Apa yang ada dalam kepala kita. Melainkan jalan lafaz. Okey, poin pertama tu. Jadi poin pertama, kamu hanya perlu ambil la sabila tawsil makna, la sabila tawsil makna ila ghair illa tariq al-faz. Itu semualah kita. Jadi kena ambil yang poin yang pentingnya untuk satu markah. Ustaz tak kata ni untuk satu markah la sabil ila tawsil makna itu satu markah. Lepas tu ila ghairi illa an tariq al-faz itu satu markah lagi. 2 markah. Okey. Jadi yang pertama kita mesti tahu bahawa kita belajar lafaz mantik ini
adalah untuk percakapan kita untuk menyampaikan apa yang ada dalam kepala kita. Untuk menyampaikan apa yang ada dalam kepala kita tadi. Baik, lepas itu yang kedua, alfaz المراءة للمعنى لوجود العلاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى. Yang kedua pula adalah lafaz yang meraihkan makna. Mura'ah tu meraihkan makna, liwujudil alaqah untuk menyampaikan, menghubungkan, wasiqah bain lafaz dengan makna. Baik, lafaz meraihkan makna. Ya. Percakapan kita adalah berdasarkan apa yang sebenarnya berada dalam akal kita. Bila kita nampak apa? Kita nampak okey, cikgu contohnya kamu jalan-jalan kamu nampak Cikgu Anissa sedang marah di dalam kelas 5 Syafi'i. Baik, lepas itu bila kamu nampak Cikgu Anissa marah 5 Syafi'i, kamu pergi ke 5 Hambali, kamu jumpa dengan pelajar 5 Hambali, kamu kata Cikgu Anissa sedang berceramah di 5 Syafi'i. Baik, nampak perkataan ceramah itu berbeza dengan marah tu. Melainkan kamu kata Cikgu Anissa sedang marah 5 Syafi'i, tapi kamu kata kepada kawan kamu Cikgu Anissa sedang ceramah 5 Syafi'i. Jadi mengikut sekali ikutnya lah, kita dah pun salah sebenarnya. Dalam ilmu mantik dah pun salah kerana kita telah mengatakan sesuatu yang berbeza daripada makna. Sedangkan kamu nampak dalam kepala kamu tadi, zihn tadi adalah Cikgu Anissa sedang marah, tapi kamu katakan sesuatu yang berbeza, maka dia tidak meraihkan makna. Okey? Manakala yang ketiga adalah khata'i fil lafz yujarruna ila khata'i fi makna. Maka terhasillah yang ketiga, iaitu tersalahnya pada lafaz kerana salah pada makna. Maka menjadikan salah pada makna. Maksudnya kalau seandainya dia sebut salah tadi, dia kata Cikgu Anissa ceramah, maka kawan dia, siapa yang dengar itu akan mendengar, Cikgu Anissa pada ceramah rupanya. Dia akan letak dalam kepala dia, Cikgu Anissa memang sedang berceramah. Nampak? Maka tersalahlah makna yang sepatutnya dia sampaikan tadi. Jadi kita belajar lafaz ini adalah 3 sebab penting, iaitu hajah ini adalah ahamiyah. Ya, kalau ditanya mahaja al-mabs al-fas, mahaja, satu dia bertanya. Ataupun boleh jadi dia tanya ma ahammiyah mabhas al-alfaz, ataupun ma sababu mabhas al-alfaz, ataupun apa-apa soalan lah. Maksudnya sama ada tanya kita sebab apa kita belajar lafaz, apakah kepentingan lafaz, maka jawapannya adalah pada 3 ini, iaitu pertama sabil, la sabil atau sil makna, dia ada jalan yang sampaikan makna yang ada dalam kepala kita melainkan dengan lafaz, satu. Lepas tu yang kedua, lafaz lah yang meraihkan makna yang ada dalam kepala kita untuk menghubungkan makna, untuk disampaikan makna dalam kepala kita. Yang ketiga adalah khata'i fil lafz yujarruna ila khata'i fil makna, kerana salah lafaz tadi menyebabkan kita salah makna. Orang yang dengar tu salah. Jadi kerana salahnya lafaz kita. Maka sebab itu kita kena berhati-hati dalam menyampaikan makna tadi. Jadi makna itu ada dalam kepala kita. Okey, jelas itu? Jelas. Okey, baik. Kita tengok yang bawah tu. Yang bawah tu pendek je. Al-lafz yujarru al-aqsamul lafz, lafaz terbagi dua, iaitu mufrad dan juga murakkab. Mufrad terbagi pada 3, tengok tu, isim, kalimah, adat. Murakkab pula terbagi dua, iaitu tam, nakis. Tam terbagi dua, iaitu khabari dan juga insya'i. Okey, jelas itu. Kita ulang kaji je ni. Okey, alfaz mufrad wa alfaz murakkab. Kalau dia tanya aqsamul lafz terbagi dua, itu mufrad dan juga lafzul mufrad dan juga lafzul murakkab. Okey, baik. Lepas itu ta'rif ni soalan cerita lah. Ta'rif ni beza di atas sikit, lepas tu bahagian bawah sini. Bawah sikit,
Jadi murad minhu yakni makna maksud. Okey. Baik, mufrad yang mana satu dalam ilmu mantik, mufrad ini apa yang kita nampak satu. Ya baik, bukan dalam mantik kita bukan bincang mengenai kalimah. Ya baik, berbeza dalam ilmu nahwu, al-insan memang satulah. Tetapi Abdul Rahman dalam ilmu nahwu dia dipanggil murakkab. Maksudnya kalau Ustaz Syafiq tanya apakah kalimah murakkab dalam ilmu nahwu, maka jawapan dia Abdul Rahman. Betul. Tetapi dalam ilmu mantik Abdul Rahman adalah mufrad. Sebab apa dia mufrad? Sebabnya bila kita sebut Abdul Rahman, dalam kepala kita hanya nampak seorang saja. Nampak satu saja. Bila kita sebut insan satu insan. Lepas tu bila kita sebut lagi mana-mana perkataan faslul khamis, tingkatan 5, kelas tingkatan 5, maka kita akan nampak satu. Maka itu dipanggil mufrad. Manakala murakkab ini ma yadullu juz'uhu dilala maksudah ala juz' makna maksudah, iaitu satu perkataan yang boleh membawa makna kepada maksud yang lain. Contohnya al-insan haiwan natiq. Al-insan haiwan natiq. Itu dah contoh dia. Di dalam buku kamu tu dia bagi contoh lain. Yang jahul tilmis mustahil. Ini jawapan untuk yang barulah. Berjaya pelajar yang berusaha. Jadi kalau kamu nak mudah, ambil contoh Ustaz tadi, al-insan haiwan natiq. Ataupun bolehlah al-insan haiwan natiq. Itu pun dah dikira sebagai murakkab. Al-insan haiwan natiq dipanggil murakkab, manakala al-insan sahaja adalah mufrad. Okey, jelas itu? Jelas. Okay, sebenarnya ni ulang kaji ni. Baik, lepas tu mufrad terbagi pada 3, iaitu mufrad, lepas tu isim, adat, kalimah dan juga adat. Baik, isim mana-mana nama termasuklah madrasah, masjid, nahar. Kalau Ustaz kata naharun nil, isim tak? Nahru? Isim. 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 Ya, isim. Ataupun naharu perak pun isim. Isim. Ya. Isim masih isim dan dia masih lagi mufrad sebab tak ada cerita lagi. Tak ada cerita. Baik. Manakala isim adalah isim dalam nahwu. Sama je lah. Maksud isim ni kat tepi ni dia beritahu ni isim adalah isim dalam nuhah. Nuhah ini adalah nahwu. Nuhah. Nampak tak tu? Nuhah ini adalah nahwu. Dalam ilmu nahwu isim, dalam mantik, dalam ilmu nahwu juga nama dia isim. Manakala kalimah ini dinamakan sebagai fi'il dalam ilmu nahwu. Maksudnya mana-mana fi'il antaranya ya zahabu, zahaba, yajlisu, ikra, nam, yanamu, idra, daraba, semua itu adalah dipanggil sebagai kalimah. Ya baik, kalimah. Kalimah sebiji macam tu dia adalah mufrad. Okey. Baik, manakala yang ketiga adalah adat. Adat ini adalah huruf dalam ilmu nahwu. Ni diberitahu ni. Dalam ilmu nahwu dia adalah huruf, adat. Adat dalam ilmu nahwu ada sepatutnya 9. Ada man, ala, fi, an, ala, an. Haraf jar ke Ustaz? Harfu jar. Harfu jar itu adalah haraf, adalah adat dalam ilmu mantik. Okey? Oh. Senang je lah, haraf ni biasa kita dengar lah. Haraf ni adalah penghubung. Baik, manakala murakkab terbagi 2, yatam dan juga nakis. Ta'rif itu tolong hafal, tak ada beza pun. Bezanya adalah afad dengan la yufid. Ini saja. Murakkab ini adalah apa-apa perkataan atau percakapan apabila kita dengar, maka kita akan, bila sebut tam ini, maka kita akan terdiam. Maka itu adalah tam, sempurna. Manakala nakis, iaitu ma la yufidu faedah, yang mana tidak mendatangkan faedah pada percakapan. Maksudnya dia cakap tak habis.
Okay? Baik, manakala tam itu bagi dua, iaitu khabari dan juga insya'i. Ingat insya'i, walaupun dipecah banyak ni, dia tak dibincangkan dalam mantik. Semua yang ada dalam insya'i ini tidak dibincangkan dalam ilmu mantik. Jelas tu? Maksudnya, kalau dia tanya, kaifa haluka? Kaifa haluka itu insya'i khabari? Insya'i. Sebab apa insya'i? Insya'i. Sebab Saya tanya. alamat istifham. Ya, dia adalah Alamat istifham. dia adalah tabi istifham. Dia istifham. Maka kaifa haluka itu tak termasuk dalam pembincangan ilmu mantik. Maksudnya kalau kamu insya'i ni, kamu bagi ta'rif, lepas tu misal dia ni, kamu boleh tulis kaifa haluka kat sini. Pun betul. Untuk contohlah, untuk contoh. Tapi yang kamu nak hafal yang tu la tayasu min rahmatillah itu pun tak apa. La tayasu min rahmatillah tu ayat Quran tu. Batu hal adaita wajibatu nahwu dainuka oi. Payah tu. Ambillah contoh mudah kaifa haluka sebiji. Aina zahabta. Oh, dah. Itu semua boleh. Itu semua termasuk. Ya, semua tu boleh. Okey. Termasuklah nidak. Okey. Ya Muhammad. Itu pun adalah insya'i. Baik, manakala khabari, ta'rif khabari, tengok ta'rif khabari pun tak jauh beza dia. Hanyalah perkataan apa yang beza dia tu? Nampak tak khabari dengan insya'i apa beza dia? Nampak. Yang tadi Allah yang Ya, sebiji saja. Perkataan la sahaja. Dan Ustaz sangat berharap dia bukan apa. Dia kalau dia lagi jauh, kalau takrif antara takrif A dengan takrif B tu dia jauh, kamu mungkin mudah sikit. Ni. Tapi bila dah takrif tu hanya sebiji je, mudah. Nanti biasanya pelajar tertukar. Dia masa dia tulis tu dia confuse. Ini takrif insya'i ke takrif khabari? Jadi tolong pastikan berhati-hatilah. Berhati-hati. Khabari adalah kullu murakkab yahtamil. Semua jumlah murakkab yang diambil iktibar pada dia, diambil kira benar ataupun salah. Manakala insya'i tidak boleh, la yahtamil, tidak boleh diihtimal ataupun tidak boleh diambil kira. Yahtamil itu diambil kira benar ataupun salah. Contohnya kita tanya khabar, boleh kita benar ke salah ke? Tak boleh. Bila ustaz tanya apa khabar Zuhur hari ni, dia hanya boleh jawab je. Dia tak boleh kata ustaz tanya salah soalan ustaz ni. Tak boleh. Walaupun memang percakapan kita boleh kita nak bergurau tu lain cerita lah. Tapi dari sudut nak tanya salah ayat tu tak boleh. Faham tak ni? Jelas tak? Jelas. Ya, kamu ni. Yes. Okey, baik. Maksudnya dia tak boleh mengatakan ayat itu salah ataupun salah atau benar. Contohnya ustaz kata siapa lagi yang wujud ni? Saya. Zubaidah. Ya. Zubaidah Okey. Melana. Okey, Zubaidah. Contoh, Zubaidah hitam. Contohnya, bila ustaz kata Zubaidah hitam, bila ustaz kata Zubaidah hitam, Nailah kata, tak pun tak hitam pun. Maksudnya, Zubaidah hitam itu masih boleh dikatakan benar ataupun tidak. Berbeza dengan soalan tadi. Jelas nampak tak? Maksudnya boleh jadi. Sebabnya dia kata, Zubaidah macam putih sikit, yang hitam sikit lagi. Nampak macam Amirah hitam lagi. Contohnya, maksudnya dia bila kita kata boleh jadi macam tu, maka dia boleh diihtimal. Yahtamil. Asid wal kazib. Itu yang dipanggil boleh benar ataupun salah. Okey, jelas? Itu. Ustaz nak tanya. Ha. Ustaz maksudnya kalau dalam dalam SPM nanti kalau dia minta contoh pada insya'i tu boleh je lah. Kalau kita bagi kaifah haluka ke Maiz Buki boleh je lah. Ya, boleh je. Boleh saya. Sebenarnya apa yang Ustaz beritahu tadi daripada awal tadi al-insan apa semua tadi, pastikan kamu catat itu contoh mudah. Tapi Ustaz tak beri awal. Sebenarnya daripada awal lagi asalnya dulu Ustaz nak bagi contoh-contoh mudah tu dalam kata arif kamu.
Tapi Ustaz takut kamu langsung tak hafal, tak ada contoh kamu. Jadi hari ni baru Ustaz beritahu. Jadi kamu boleh guna dalam perkara sebenar. Kamu catat je dalam kertas kamu tu, dalam buku kamu tu, dalam nota kamu tu, boleh guna contoh tu. Cuma sebaik-baiknya guna apa yang ada dalam buku. Sebaik-baiknya. Sebabnya macam saya kata tadi, bukan semua pemeriksa adalah guru staff. Bukan yang mengajar staff, bukan yang mengajar tauhid mantik dalam staff. Sebabnya kita orang yang mengajar tauhid mantik dalam staff, dia lebih ayat dia lebih mudah lah sikit, lebih mudah. Berbeza dengan SPM. Sebabnya SPM dia nak praktikal. Dia bukan hanya teori, dia adalah ayat-ayat praktikal dipanggil. Jadi boleh guna tak ada masalah. Kaifahaluka. Sebabnya memang dalam buku teks kamu pun ada contoh tu. Tu hal adaita al-wajibah nahu dinuka tu adalah istifham tu. Adakah kamu tunaikan kewajipan seperti panjang ni. Ni satu contoh ni. Kamu nampak lah tu Ustaz bolkan tu. Di dalam insya ini ada dua contoh. Satu, la tayasmi rahmatillah ni satu. Lepas tu hal adaita wajibah nahu dinuka. Dua. Satu, dua. Adakah kamu tunaikan tunaikan kewajipan seperti seumpama agama kamu. Adakah kamu buat, senang ceritanya, adakah kamu buat apa yang agama kamu nak? Gitulah. Jadi panjang sebenarnya, tak perlu sepanjang macam ni pun. Kaifahaluka sebiji pun dah cukup dah. Okey? Jelas tu? Okey, baik. Situ je untuk ulang kaji kita. Untuk kelas seterusnya nanti kita akan terus ke kuliah khamsah. Dan Ustaz yang Ambali dah bincang sebelum ni. Jadi malam ni sebenarnya kalau kamu walaupun dalam Ambali dah bincang tapi perbincangannya adalah berbeza. Jadi tolong catat apa yang dibincangkan pada malam ni. Beza tak sama apa yang dibincangkan. Kita terus kepada modul kita. Yo, wow. Okey, ready semua? Ready. Okey, baik. Tengok kita berhenti nombor berapa itu? Syafi'i. Kita berhenti nombor apa Syafi'i? 5. Keempat 5 Okey, kita lompat malam ni. Kita lompat sebabnya Hambali Ustaz dah bincang sampai nombor 16. Wow. Okey, kita lompat ke nombor 17. Nanti kami ingatkan balik untuk kelas hari Senin. Hari Senin ke Selasa. InsyaAllah. Okey, baik. Terus lompat ke nombor 17. Tidak nanti lepas ni pelajar Hambali kata tak nak masuk sebabnya ulang dia sama je. Dia dah cerdik dah. Amboi. Lah. Okey, nampak tu? Nampak. Okey, baik. Sembilan belas baru malam ni. Okey. Baik, tengok nombor 17. Kita cari orang senyap dulu. Fakihah, baca nombor 17. Sab'ata asyar. Okay.
Baca Oh, Fakihah. keluar buku dah. Ustaz. Ha. Baca Fakihah. Baca soalan. Ustaz. Nombor 17 kan? Ha. Al-lafaz inda al-mantiqah yang qasimu ila mufrad wa murakkab. Ha, betul ke? Betul. 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 Ya. Ha, memang tak nafilah. Siapa yang kalau salah pun kamu kena kata betul. Baru belajar tadi. Itu yang kita belajar tadi. Lafaz di sisi manatik kalimatik terbagi pada mufrad dan juga murakkab. Tasawur dan tasdid adalah pecahan kepada Mantik. Ilmu mantik. ya betul. Contoh yang ke tepi tu. Ni adalah aksam. Aksam ilmu mantik. Tolong belajar contoh yang ketas kamu tu. Tepi tu tulis aksam ilmu mantik. Baru adalah aksam ilmu mantik. Jim pula adalah maudhu' mahmul adalah aksam Ajza. Hamliah. ya ajza Qadiyah aksam hamliyah. ajza'u hamliyah. Okey dah? Dah. Ya. Okey. Pastikan tulis apa-apa yang patut kat tepi tu. Okey, seterusnya kita dengar suara Japawati. Oh, ada nak Japawati? Saya nak. Oh, tidur lah. Saya nak. Bagi saya. Dia cari orang lain dulu. Najihah. Al-qadiyah, al-hadiyah, al-salasiyah, hiya ma fiha. Tu, dah sabar. Japawati. Apa dia? Coba. Sekali lagi. Ha? Qadiyah hamliyah. Jadi slow kot Ustaz. Dia Lagi cakap slow. jawapan dia mungkin slow dan dia cakap jawapan dia bar. Oh, kamu dengar? Dengar. Okey, qadiyah hamliyah sulasiyah. Ia ma fiha ba. Betul ke? Maudhu' mahmul. Betul. Okey. Jawapan dia adalah ba, maudhu' mahmul dan juga rabitah. Had asrar, had awsat, had akbar adalah Yes. Yes. apa dia? Ya. Yes. Apa ni? Apa benda ni? Hudud dia kias. Ya. Tulis kat tepi tu. Ini adalah hududul qiyas. Alif adalah hududul qiyas. Muqaddam wa tali wal ada. Qadiyah syartiyah. Ha? Ajza. Syartiyah. Ajza? Qadiyah syartiyah. Ya, qadiyah syartiyah. Ajza qadiyah syartiyah. Baik. Tengok pada sini, dia kata hamliyah sulasiyah. Berarti dalam ilmu mantik, qadiyah hamliyah ni dia special sikit. Dia ada nama lain. Dia ada nama sulasiyah dan juga sunaiyah. Sani. Sunaiyah. Satu sulasiyah, satu lagi sunaiyah. Apa beza dia? Bila dia, sebab apa Ustaz beritahu ni? Sebabnya boleh jadi dia minta had misal hamliyah sulasiyah. Jadi apa contoh sulasiyah?
Sulasiyah adalah al-insan huwa. Al-insan huwa ataupun Muhammad huwa insan. Ataupun Muhammad kana insan. Ataupun Muhammad huwa syairan. Muhammad huwa syairan. Ataupun Muhammad kana syairan. 3. Itu nama dia adalah sulasiyah. Nama dia. Manakala sunaiyah pula ada 2. Muhammad syair. Nampak beza dia? Nampak. Apa beza dia? Apa yang tak ada sebenarnya? Dia ada huwa perkataan. dengan Jumlah perkataan. dia Ha? 2, ada 3. Dia ada Sanaiyah ada 2. Ya betul Zul. Salah Rabitah. siap. Kamu reka apa? Tak payah reka. Rabitah tu beza dia. Oh. Beza dia rabitah saja. Yang lain, yang 3 ada rabitah. Yang 2 tanpa rabitah. Hazaf rabitah. Ingat rabitah boleh dihazafkan. Jadi kalau diminta 2, maka kamu bagi maudhu' dan juga mahmul. Tapi kalau diminta sulasi, maka kamu kena bagi sekali dengan rabitah. Dan ingat rabitah terbagi kepada 2. Yang pertama, nisbah, anisbah, ghairu anisbah. Zamannya. 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 Zamannya, khairul zamannya. yakin dia jawab. Dia jawab dah laju tapi yakin tu. Nampak muka tu yakin tu jawab tu. Kamu hati-hati dalam periksa kalau ustaz boleh masuk saya ketuk pada kamu. Jaga. Hati-hati. Biar fikir dulu sebelum jawab. Tengok baik. Rabitah bagi 2 iaitu zamaniyah wa ghairu zamaniyah. Bagi mana kamu sebut itu? Baik. Dia ada zamaniyah wa ghairu zamaniyah. Jadi zamaniyah sama ada dia adalah zamaniyah apa ni contoh zamaniyah tadi? Kerana qaim. Ya, kana. Kana adalah zamaniyah, manakala ghairu zamaniyah adalah huwa. Ingat. Baik. Tolong catat ya. Sekarang ni hanya kejujuran kamu je. Kalau kamu tak catat, rapat lah. Okey, 19. Khairuddin. Khairuddin ada dah tu. Ayin misalan sahihan lil qaryah hamliyah. Ayin misalan sahihan lil qaryah hamliyah mumalah mujabah fima ya'ti. Jawapan dia ba. Jawapan dia ba. Okey, betul tak ba tu? Saya buat alif. Saya buat jim. Saya buat alif. Sebab Saya batu buat jim. Syasiah. Syasiah. Malah. Nama orang. Sebab Macam malah nak balik. Jim Sebab kan Ustaz? malam Mumalah benda yang umum. apa. Dah. Akhir tu bukan. Dah. Kalau kalau Apa? Bukan saya ingat kalau ke kuliah. hamliyah mujabah. Kau dia Saya lah, tengok satu-satu. Tengok Hanif. Ustaz sorry. Okey. Yang nombor 1. Kullu mu'addab muhtarim. Ingat ada Ustaz kata awal-awal dah tolong tengok adanya sur. Ada sur kuli dah itu. ada. Oh, jelasnya sur kuli kamu tak nampak. Cool. Cool. Dah ada ni. Faham cool ke ni? Jadi dia nak memalah. Jadi cool tu dah confirm. Kuliah. Qadiyah hamliyah, kuliah mujabah. Memang salah. Mungkinlah kamu tak ada dekat ni. Ketuk balik kamu. Nanti kena kira hutang rasa ni. Right. Tengok yang kedua. Anta fahim darasaka. Fahim.
Syaksiah. Celah mana? Ni bukan nama Syaksiah. orang. Oh, kamu faham apa yang belajar tu kan? Mumalah. Ya. Jadi ni qadiyah apa dia? Syaksiah, anta. Ya, mumalah. Syaksiah. Qadiyah syaksiah. Syaksiah. Herudin betulkan dia. Ini adalah qadiyah hamliyah. Ini adalah qadiyah hamliyah syaksiah sebab anta. Bukan sebab faham ni. Ada kaitan tu bukan nama orang tu. Anta ni. Kerana kamu ni. Anta. Anta adalah syakhs muayyin dipanggil. Jadi dia adalah syaksiah. Oh, Ustaz, kiranya Syaksiah dia bukan nama orang je ke? Bukan nama orang je. Syaksiah adalah syakhs muayyin tertentu. Termasuklah anta, anti, apa lagi? Domain. Contohnya madrasati. Madrasati tu adalah syaksi. Aku. Sekolah saya. Jadi saya itu adalah syaksi. Okey? Jangan kata saja. Jangan kata nama saya, tetapi biasanya nama lah. Biasanya nama. Sebab tu okey je lah. Kalau ambil ba tu boleh tahan lagi lah. Banding ambil alif tu memang jelas-jelas salah. Ba tu boleh tahan lagi sebabnya ba tu anta tu. Jadi anta tu dia sebagai mengaburi mata je lah. Jadi anta. Anta ni adalah syakhs muayyin. Jadi syaksiah. Syaksiah mujabah. Jim pula ma'adin mawsilu lil hararah. Ma'adin apa dia ma'adin? Timah. Hasil tanah. Ya, mineral, galian. Mineral lah. Galian. Mawsilu lil hararah. Menerima boleh menerima haba. Hararah tu haba. Jadi jawapan dia sini saja sebab tidak ada sebarang sur kulli, tidak ada sebarang sur juz'i, tidak ada syaksiah, maka dia adalah Mumalah. Ya, Zul betul Zul? Betul. Herudin betulkan balik tu. Herudin betulkan balik. Jawapan dia Jim. Dengan baik. Tolong tapi tu sebenarnya yang ni tidak ada terima sebarang. Ingat tolonglah betul-betul. Hati-hati. Ni soalan-soalan ni aras mudah ni sebenarnya. Jadi kami namakan itu saja. Jadi tolong pasti berhati-hati. Sebenarnya kalau kamu tak anta ni pun kalau kamu tak nampak pun sebenarnya jawapan dia memang kat bawah ni je. Sebenarnya yang ni saja yang tak terima apa-apa. Okey. Baik, nombor 20. Najihah saja baca ni. إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. إفطار مقدم في قضية سالبة. Ba. Okey, betul bang? Bang betul? Betul. Baik, dia nak idza kana asy-syams tali'a kan nahar mawjud. Ikhtar muqaddam, dia muqaddam saja, senang je lah. Dia nak hanya muqaddam saja. Jadi letak je muqaddam. Muqaddam adalah syams tali'a. Syams tali'a adalah muqaddam. Manakala nahar mawjud adalah Tali. ya, contoh pada keteranganmu tu ini an-nahar mawjud adalah tali. Iza kanat adalah Ada syarat. ya. Iza kanat adalah ada syarat. Iza ni. Iza adalah ada syarat. Iza saja. Iza saja adalah ada syarat. Oh, Iza je. Iza saja. Okey? Okey. Kalau ada soalan situ boleh tanya ataupun lain kali kalau kamu masa kamu jawab tu kalau ada apa-apa soalan kamu boleh tanda terus. Tanda lepas tu kita bincang di dalam kelas. 21. Saya. Baca.
Siapa? Tak. Sebelum tu saya nak jumpa, nak dengar suara ni dulu. Tak ada kat sini ni. Natalie. Ustaz, lain Natalie Syafia ada. tu. Syafia. Ayuhnya Ada. sama kuliah syarqiyah. Apa dia? Jawapan dia? Jawapan dia Jim. Jim. Jawapan dia Jim. Mumfasilah. Betul. Betul ke? Betul. Ya, betul. Soalan mudah tu. Tentukan satu aksam qadiyah syartiyah. Hamliyah confirm bukan. Apa jawab ni memang tak cerdik benar ni. Ghairu zamaniyah pun tak, bukan. Ghairu zamaniyah adalah aksam apa dia? Robita. Ya, aksam rabitah Nailah. Ingat baik, ghairu zamaniyah adalah aksam rabitah. Okey, nombor 22. Syahidah. Yay. Ar-rumanu fakihah wa kullu fakihatun nabat. Ar-rumanu nabat. Ain ahadul asghar fil qiyasu sabiq. Jawapan dia Jim. Jawapan dia adalah Jim. Betul ke? Betul. Zul kan salah. Apa jawapan dia Zul? Betul. Kamu salah. Kamu jawab apa? Jawab Said. Kamu jawab? Fakihah. Ha? Dah. Dia dah habis. Kamu jawab apa Zul? Dah nampak. Alamak. Tak nampak apa? Kamu jawab tidak? Jawab. Kamu jawab apa? Betul tak tu? Salah. Saya jawab salah. Baik. Tengok dia kata had asrar Dina. Had asrar fi qadiyah. Had asrar fi qiyas as-sabiqah. Asrar adalah, ingat, untuk jawab soalan ni mesti buang yang sama dulu. Yang sama adalah Fakihah. ya. Fakihah ni buang jauh-jauh dulu. Okey. Fakihah dah tak masuk. Jadi yang berada di depan adalah had Ar-ruman. Ruman yang nabat. asrar. Jadi jawapan dia adalah ar-ruman. Yang belakang nabat adalah had Asghar. Akbar. ya. Akbar. Had akbar. Kalau tulis dalam kertas kamu tu, zaman ar-ruman ini adalah had asrar. Fakihah ini adalah had Ausat. Ausat nabat adalah had akbar. Ar-ruman nabat adalah natijah. Contohnya atas dia tu. Ar-ruman nabat. Ar-ruman nabat adalah natijah. Okey, lepas itu jumlah ini nama dia adalah qadiyah yang pertama nama dia apa dia? Ar-ruman fakihah ini. Qadiyah hamliyah. Bukan itu. Muqaddimah dia. Sughra. Ya. Muqaddimah Setelah itu muqaddimah kubra. Ni muqaddimah kubra. Yang ni muqaddimah kubra. Okey, baik. Nombor 23. Nombor 23. Atilah. Sebelum Atila tu Amira dulu. 23. Ba'da haiwan insan wa kullu insan hasas. Ba'da haiwan hasas. Aina udara fikir sama. Ijab juz'i ma'asalik kulli. Ma'asalik kulli Jim. Apa jawapan kamu Amira? Jim. Betul Jim. Betul ke Jim?
Semua senyap dah, betul lah tu. Tak pasti. Pasti. Tak pasti. Tak pastilah Ustaz. Baik, tengok ni. Okey. Tentukan naud darab fi qiyas sabiq. Baik, tentukan darab pada kias yang berikut ini. Baik, jadi tengok di sini. Tentukan dia dulu. Ba'dul haiwan insan, apa dia? Juziah mujabah. Yang mujabah. Juziah mujabah. Dia Amelia, Juziah, Mujabah. Mujabah. Baik. Wa kullu insan asal. Kuliah mujabah. Dia Amelia, Kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Okey, natijahnya Qadiyah hamliyah. Kuliah mujabah. Juziah mujabah. Juziah, Juziah mujabah. Okey. Okey, baik. Tengok kata naud darab. Tengok naud darab fi qiyas sabiq. Apa naud darab? Jadi apa dia? Ijab. Ijab juz'i ma'a ijab kuli. Mana jawab? Habis mana jawapannya? Saya rasa alif sebab saya buat alif. Saya rasa alif. Itulah jawapan dia, panjang pula bincangnya. Dah, cukup. Apa Betul. dah alif? Pening. Oh. Okey, 24. 24. Siapa tak baca lagi? Nailah. Ya. Ikhtar bayanan sahihan ada ilmu mantik bima yati. Jawapan dia apa? Awal min istighal bihi wa falsafah Yunani. Okey, betul? Betul. Rasa betul. Betul. Ikhtar bayanan sahih ilmu mantik fi mayati. Pilih yang mana betul pada pilihan berikut. Baik, wa min al-ulum ad-diniyah yahtaju ilaiha al-insan. Dia kata ilmu diniyah. Diniyah apa maksud diniyah? Agama. Betul ke agama ni? Tak. Salah. Baik. Lepas itu awalu yang pertama daripada yang membincangkan. Istighal itu bincang mengenai ialah falsafah Yunan. Mungkin betul. Tengok yang ketiga. Ta'tabir Aflatun kalwadi' li hadhihi. Adakah i'tibar Aflatun itu sebagai wadiul awal tematik? Bukan. Siapa yang sebagai wadi awal? Aristo. Ya, Aristo. Tolong bulatkan Aflatun itu dan betulkan nama dia. Aristo. Kan. Jadi jawapan dia adalah ba. Orang yang pertama yang sibuk mengenai ilmu mantik adalah daripada ahli falsafah Yunan. Termasuklah Aristo tadi, Plato semua tu, dia adalah falsafah Yunan. Okey, jelas tu? Jelas. Okey, 25. Okey, ni penama tu Syakira. Sian Zubaidah. Tak adalah. Zubaidah tak nak bagi yang lagi banyak lagi nanti. Okey. Syakira. Syakira ke Syamina tadi?
Syamina. Tadi Syamina. Betul lah Slow cakap. kot. Slow kot. Tu hidup je tu, tak ada. Ada tak tu? Dah, okey. Tak apalah Zubaidah. Baca nombor 25. Okay, dia kata Asru At-Ta'lim Az-Zihni huwa Asru Ad-Daulah Abbasiyah. Ad-Daulah Abbasiyah, betul ke? Betul. Ini yang Ustaz cakap itu yang Asru terjemah Tahniah tu. Jadi Asru betul ke Asru Abbasiyah? Ya, Asru Abbasiyah. Dia ada nama lain. Ya, dia banyak nama dia. Antaranya nama apa lagi? Tadwin. Ya, Asru Tadwin. Zahab. Asru Zahabiyah. Dan juga Asru At-Tarjamah. Tulis semua nama-nama kat tepi tu. Baik. Dah selesai situ untuk kertas bahagian A. Kita tengok sikit untuk kertas bahagian B. Buka bahagian B masing-masing. Baru ni Ustaz Asrul bincang dah untuk kelas Hamali. Gambar nombor berapa baru ni? Nombor 10. Saya 10. Nombor 10. Okey, nombor 10. Jadi kita sambung nombor 11. Okey, tengok nombor 11. Nombor 11. Atilah baca. Iqra. 11. Tak dengar Atilah. Dah. Tak ada. Cepat. 5 soalan je. ما الوضع المنطق ولماذا يعتبر الوضع له؟ Dah. Apa yang dahnya? Dah baca Apa lah. jawapan kamu? Tak jelas tadi Atilah. Jawapan saya wada ilmu mantik ni Arastu. Okey. Lepas tu yang tabiru wada lahu tu saya tak buat lagi. Kamu kena. Saya tak buat lagi sebenarnya. Saya hanya tahu siapa wada tapi tak tahu apa yang dia sumbangkan. Pastikan jawab semua Okey. Tengok tu. Wada al-awwal lima mantik adalah Arastu. Lima ya'tabiru huwa al-wadi'u lahu. Kat mana jawapan dia? Ni dekat Isham. Awal min jama sitati mantik. Arastu. Siapa Hakam? Dekat Isham yang ala kita tu. Yang li'annahu awala min jamu sitat mantik tu. Ya, yang itu. Siapa sama? Ni muka 7 tu. Muka 7 tu dekat li'annahu awal min jam'u shitatil mantiq wa hazzaba mabahisuhu wa rataba fusulihi wa ja'aluhu muqaddimah dirasatil ulum al-aqliyah. Ustaz, kalau
Kalau ambil sampai mantik je, salah ke? Taklah salah, tapi dapat satu markah. Dia Sebenarnya jawapan satu markah paling pun. pendek. Jawapan tu kamu dapat markah 2 markah. Awalu man jama'a syitatil mantiq 1 markah. Wa hadzaba mabahis wa rataba fusulihi. Itu baru dapat 2 markah. Apa dah? Dia ada 3 markah itu semuanya. Okey, sampai dah. Dekat dalam buku teks kamu ada 3 markah. Yang pertama, untuk lima rasumiyah bi muallim awal adalah yang pertama awalu man jama'a syitatil mantiq 1 markah. Wa hadzaba mabahis wa rataba fusulihi 2 markah, 1 markah lagi. Tadi 1 markah, 1 markah. Wa ja'alu muqaddimati dirasatil ulum al-aqliyah 1 markah. 3. Maksudnya kamu boleh pilih mana-mana asalkan ada poin tu dapat 3 markah. Dapatlah satu-satu. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Okey, lepas itu Saya. Syafiqah tak baca lagi ya? Baca nombor 12. So, mata zahara ilmu mantik fil Islam. Jawapan dia fi asru awalul Abbasi. Ya, fi awalul 7. asru al-Abbasi 2 markah. Abbasi. Fi awalul asr al-Abbasi. Awalul asri itu dapat 1 markah. Al-Abbasi 1 markah lagi. 2 markah. Ni saya beritahu cara pembagian markah Kamu kena tanda banyak mana tu. Okey. Nombor 13. Suara siapa kita dengar lagi malam ni? Sebenarnya semakin berkurang ni Ustaz nampak ni sebenarnya. Atikah tak baca lagi. 13, Atikah. Bayin sebab fi wujud takdim tasawwur ala tasdiq. Ustaz ni nak tarif Nak tarif Kamu rasa? Saya rasa tarif. Ya, takrif. Tarif tasawwur kan? Ya, takrif saja. Wa idraka al-mufrad min ghairi hukum alaihi bi isbat aw nafi. Ya. Jauh je. Ya nak. Saya. Dia nak satu je kan? Nak satu je? Kali dengan tasdik. Jadi kau bagi satu je? Okey, betul ke tu? Orang lain betul tak? Satu je. Tak faham soalan. Ustaz tak faham soalan. Confused Ustaz, confused. Dia nak apa? Baik. Sebenarnya bagi takrif saja. Bagi takrif tasawur saja. Bayin sebab terangkan sebab wujudnya didahulukan tasawur daripada tasdik. Masa kita belajar tasawur dulu baru belajar tasdik. Sebab apa? Gitu. Sebab apa kita belajar tasawur dulu, tak belajar tasdik dulu? Nampak tak? Jadi sebab apa kita belajar dalam mantik, kita belajar tasawur dulu. Barulah kita belajar tasdik. Jadi kamu kena bagi takrif tasawur. Dah, selesai. Sebab apa? Sebabnya di dalam tasawur tidak menghukum apa-apa. Jadi kita belajar tasawur ini hanyalah untuk kenal saja. Untuk kenal bentuk ayat saja, perkataan-perkataan saja. Untuk mengenal lafaz saja. Itu tasawur. Ingat kata 3 4 hanyalah tasawur saja. Apa yang kamu belajar dalam 4 tu tasawur je. Jadi dalam tasawur, sebab apa kita belajar tasawur dulu? Kerana kita nak kenal lafaz-lafaz dulu. Apa itu dilalah, apa itu perkataan-perkataan. Jadi cukup bila tanya sebab dalam arti bila tanya sebab, tanya limaza, sebab limaza, kasih takrif. Ataupun farqu pun takrif. Farqu bain tasawur tasdid. Takrif je. Ataupun majis baina tasawur wa tasdid pun takrif. Okey, jelas? Jelas. Okey. 14.
Ada lagi ke tak baca? Tapi tak. Dah lah. Benar kamu. Zul baca lagi macam dah. Dah. 14 tak ada jawapan. Kejap. Tadi 14. Adam tak nampak muncul tadi. 14 Hilang. jawapan. 14 soalan. 14 kami tak tahu, Ustaz. 15 yang tak 14. Bulat. Tapi bulat. 14 memang tak tahu. Okey, 14 bukan mukarrar kamu. Bulat dan tanda bukan. 15 pun sama. 15 pun Ain sama. Darul Nazari pun bukan. Ramai. Sama apa? Tambah kali 2. Baik, nombor 16. Mana Cik je tu? Okey, 16. Siapa seorang yang satu lagi? Atila kat kipas. Oh sorry. Kita dengar Khairuddin sekali lagi. Khairuddin 16, Khairuddin. Itu tak ada dah. Khairuddin 16. Senyap dah tu. 16 Khairuddin. واضح اثنين من آراء العلماء في الاشتغال بعلم المنطق مع ذكر صاحب Ar-Ra'yi. Salah je tu. Ar-Ra'yi. الرأي. Tengok macam ni dia nak yang tu ke? Yang hukum tu ke? Ya, betul. Oh. Mana Khairuddin? Senyap tak? Oh, abang. Yang ni tak jawab lagi tak? Tak jawab lagi pula. Yang kena ni. Zul baca Zul. Dia nak 2. Apa dia? Tak jawab juga ni. Nak kena kamu ni. Ustaz pergi rumah kamu esok. Ustaz yang tahrim istiqal bihi tu ke? Tahrimu istiqlal bi. Salah. Husna baca. Jawapan. Dia tak baca lagi punya. Senyap je dia. Oh. Okey, Husna. Simpanannya. Yang first. Cepat last. Tahrim istiqal bihi. Dari Ibn Salah wa Nawawi. Istihbabul istiqal bihi. Baik, 2 markah tu. Hukum saja 2 markah. Lepas tu sahih 2 markah. Dah semua? Dah. Okey, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama Ustaz pada malam ni sampai pukul 11 dah ni. Jadi setakat ini mana masalah lah. Tapi tolong bertanya lah. Kalau kamu tak faham, tanya je direct. Jawab lambat tu kemudian kira lah. Jadi kamu tanya je direct bila tak tahu ataupun kamu jumpa mana-mana soalan yang pelik-pelik ke, kamu boleh tanya. Okey, jelas Jelas. Dan harapan lah. Jadi kita simpan dan tolong jagalah dengan semua cikgu supaya cikgu kamu tak ada mendoakan sesuatu yang buruk pada kita lah, pada kamu lah, utamanya. Dan memang setakat hari ni saya beritahu kebanyakan cikgu komplain untuk kelas pagi saja. Jadi kamu usahakanlah kelas pagi kamu tu pastikan ada. Rasanya kelas pagi tu dia akan lambat. Biasanya 5, 4 masuk. Jadi kamu kena sedia awal lah. Tegur secara jauh macam ni lah tegurnya. Yang mampu. Setakat sekarang ni kita mampu macam ni je. Jadi kamu kena jujur di sendiri, di tempat yang elok.
dan pastikan kita semua sama-sama percaya untuk tahun depan. Okey, baik. Sekadar saja kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz.